Hello everybody, how are you everybody? How's life going on? How is your day so far? Okay, so today I'm gonna talk about this phone, yeah, this brand. Okay, the model is Note 20 Ultra. Okay, can see the reflection, also sometimes can see me also. I'm an uncle, I looks quite bad today. My outlook is not really good. I'm at home. Okay, I just woke up and I have studied this for about 7 days for this particular model. I have studied the feature and a little bit, and also I play a little bit of games. I never played games before, so playing games also I need to learn, and also a lot of function. So many function for this model. Okay, Note 20 Ultra, Note 20 Ultra. Okay, so by continuing further, I will speak in bahasa Melayu lah ya. Jadi model ini ialah Galaxy Note 20 Ultra ya, Note 20 Ultra. Model ini agak simbolik, sangat-sangat istimewa kerana di dalam series ini ya, dalam series Note Galaxy Note unit ini ialah yang terakhir dan paling berkuasa, paling powerful ya. Jadi warna dia macam ni ya. Warna saya tunjukkan, warna dia ada 3. Warna putih, warna bronze. Okay. 3 warna. Korang boleh nampak kamera bezel dia pun warna dia tak sama Body dia pun warna tak sama. Material pun tak sama ya. Yang warna putih ni dia berkilat berkilat. Yang warna bronze ni ataupun rose gold ni tidak berkilat dia warna matte nampak warna matte Yang putih ni berkilat, dan hitam ni dia cermin Dia material cermin Putih ni tak adalah cermin sangat, tapi hitam ni memang sangat cermin Okay. Reflection yang ni tak ada, ni kurang Ini lagi dah tak ada. So bergantung biasanya kalau handset untuk yang paling mahal punya macam inilah belakang dia. Dia akan berkilat dan boleh dijadikan cermin. Okay, simpan balik So warna dia macam ni lah bawah dia. Ini span tunjuk yang ini. Okay, bawah dia macam ni. Sorry belum bersih lagi Ni nanti kita akan bersihkan lah. Sekarang ni cuma nak bagi korang tengok warna je. Agak kotor jugalah nanti kita orang bersihkan Dah bersih baru kita orang akan snap gambar lah. Dekat gambar tu, dekat iklan tu, setiap handset ada, setiap biji ada lebih kurang 10 keping gambar. Korang boleh tengok condition dia lah secara terperinci Okay. Tepi okay. Alright. So ni simpan. Ni simpan Okay, saja ambil sebiji je lah. Senang saya nak tunjuk pada korang. Alright. Jadi bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Saya onkan nak on Okay, dah on. Saya dah download sedikit game. Okay, bentuk dia macam ni. Tepi sini power button, volume rocker power button, volume rocker. Lepas tu atas tu noise cancellation mic, SIM tray Yang ini 2 SIM Malaysia set 2 SIM Tepi sini licin, tak ada apa. Okay, bawah pula Magic Wand, ataupun korang panggil S Pen je lah Saya panggil Magic Wand. Magic Wand tu tongkat sakti kayu sakti. Ini ialah antena lah sama ada antena GPS ke, Wi-Fi ke, network ke tidak pastilah, tapi ada 2 antena, satu sini satu sini. Loudspeaker grill ada 2. Ini loudspeaker grill bawah, ke atas pun ada. USB Type C dengan mic lah Okay. Belakang dia macam ni Okay. Kamera ada 3 Kamera ada 3. Ada 2 ialah wide angle lah Yang satu lagi ialah teleskop ataupun periscope Ini sensor, ni flashlight lah. Dia punya kamera bump ini saya panggil kamera bump lah. Kamera bump, bumper punya bump Yang bumper yang kita orang kereta jalan itu kan ada bumper naik turun bumper, naik turun bumper. Ini pun saya panggil bump lah, bumper lah Dia macam ni agak tinggi lah bumper dia So design dia macam ni lah.
Ya, design yang mahal lah dengan bumper sekali. Korang tengok dari atas macam ni. Okay. Agak besar, agak lebar lah kalau pegang. Tangan kecil mungkin, tangan besar lebih sesuai lah. Tangan kecil mungkin you kena guna one handed mode lah. One handed mode dia akan kecilkan dia punya screen supaya korang senang tekan. Tak payahlah sampai hujung. Okay. Ini dalam dia. Dalam dia. Fungsi-fungsi dia punya function lah. Actually dia punya function lah. Macam ini panggil AOD. Always on display. Dia ada animation boleh gerak. Lepas tu ini semua boleh customize. Warna dulu warna hitam putih mah. Sekarang model ni boleh ada warna tersendiri. Kalau you perhatikan atas ni ada warna. Nanti saya bagi tahu ciri-ciri dia. Okay. Model fungsi-fungsi dia sebenarnya dah lama ada. Macam Island Tab. Island Tab tu dia macam tab yang macam pulau lah yang sekarang iPhone memang sekarang baru ada lah. Tapi dekat handset-handset ni diorang dah lama ada dah. Lepas tu lock screen customization. Lock screen customization tu inilah lock screen. Ini boleh semua boleh customize supaya korang tak boring ada quick search, ada sharing ada video call, ada effect calling effect, ada sticker, ada call screening Kalau dia banding dengan iPhone function-function dia banyak yang lebih kurang lah dengan iOS tu. Dia boleh lebih kurang sama setaraf lah, boleh kata macam tu lah kan. So agak sesuai lah untuk user yang nak switch, kalau nak switch daripada iPhone kepada model ni lah Lepas tu sekali dia ada teknologi MST. Korang pernah dengar Samsung Pay kan? Samsung Pay dia guna NFC untuk korang touch dekat terminal untuk bayar tu. Samsung Pay korang store credit card kat dalam kan. Yang ni pun ada, yang Samsung Pay tu dia guna untuk model ni. Dia ada dua hardware tau. Satu ialah NFC, satu ialah MST MST tu ialah sebenarnya dia dipanggil Magnetic Secure Transmission. MST Magnetic Secure Transmission. So magnetic ni ialah macam kita orang swipe credit card lah. Saya tunjuk kejap Contoh macam magnetic strip tu macam inilah So sebenarnya kalau kita orang punya credit card kan ada magnetic strip kan. Jadi kalau korang guna Samsung Pay yang NFC kan, Samsung Pay kan sebenarnya dia ada NFC dengan MST tau. Dua-dua pun dalam handset model ni lah Note 20 Ultra. Dalam ada MST, dalam ada NFC So MST fungsi dia ialah untuk dia akan simpan data magnetik ni. Jadi kad ni kan, katakan kalau ini credit card kan, ini saya sampel lah Katakan kalau ini credit card Maybank ke, credit card Hong Leong ke, OCBC ke, CMB kan. Korang boleh store SIM card ni, SIM card pula credit card ni masuk dalam handset Okay faham Walaupun yang menggunakan magnetik boleh store dalam Nanti saya bagi korang tahu fungsi MST ni dia boleh guna tanpa NFC sebab dia MST tu korang tengok keadaan lah. Dia kalau korang tap guna NFC dia akan menggunakan NFC lah. Kalau korang tap guna MST jadi dia akan gunakan hardware MST lah Jadi handset saya rasa handset lain tak ada lah Handset Apple memang tak ada function ni, MST tak ada. So lepas tu device yang lebih baru S21 ke atas Samsung S21 ke atas pun dia tak ada built-in function ni sebab dia orang lebih kepada NFC costing rendah kan NFC kan. MST ni dia kalau setakat Note 20 Ultra ni saya rasa ialah handset terakhir lah yang ada. Okay, jadi korang tengok
Kalau korang swipe lah dekat terminal kalau korang swipe ni, korang swipe kan, biasanya diorang kan swipe dekat terminal kan. So itu ialah cara lama. Jadi sekarang ni diorang dah guna untuk touch Tapi kadang perasan tak ada yang mungkin ada counter kan, korang pergi beli belah ke, mungkin ada counter dia kata reader dia rosak lah, touch tu tak berfunction lah, ada system down lah, macam-macam lah. So korang kena guna manual yang swipe Yang swipe tu sebenarnya agak bergaya lah, handset ni pun boleh buat Nanti saya tunjukkan. Saya rasa saya tunjuklah video pada korang Saya cari dulu video dia. Perhatikan video ni Yang ini ialah mesin lama Mesin lama dia boleh swipe kat tepi lah Swipe kat ni kat ni kita orang swipe kat tepi. Tapi tengok dia guna Samsung phone Tengok, perhatikan Samsung phone dia sentuh kat tepi je. Tengok. Lepas tak? Lepas Saya cari contoh lagi kalau ada. Korang tengok lagi Okay, ni pun sama. Ni scanner yang lama dia boleh guna swipe saja Dia boleh guna swipe saja. Jadi kena swipe dekat sini Kena swipe dekat sini. So tengok macam mana dia pakai guna Samsung. Sentuh kat tepi tu. Ni bukan NFC ni MST sebab dia swipe kat tepi. Lepas tak? Lepas lah Okay. So itu saya bercakap yang itu ialah MST lah Kalau NFC tu dia lain, dia terminal screen tu korang tap dekat atas je. Dia orang panggil wave kan, play wave lah. Okay, alright. So MST jadi screen dia ni. Screen dia kita orang kalau nak ukur screen dia daripada melintang macam ni lah, diagonal lah 6.9, lebih kurang 7 inci tau sini 6.9 senang lah korang ingat 7 inci pun senang Okay. So screen ini dia dinamakan Dynamic AMOLED 2 kali 2x 2 kali Infinity O display Dynamic AMOLED 2 kali Infinity O display. Okay. So dia punya resolution ialah Quad HD lah Quad HD. Jadi refresh rate dia sampai 120Hz. Dan dia ni warna HDR dia support HDR record video boleh sampai HDR lah 4K Lepas tu dia punya screen ni kan, dia punya screen kan kat atas, kat luar ni sebenarnya dia punya glass tu dia ada protection lah. Biasanya handset biasanya dia orang pakai Gorilla Glass lah tapi yang ini dia pakai yang Gorilla Glass tu, nama dia Gorilla Glass Victus Wah, ini weather animation. Tengok weather animation. Okay. Ada lagi satu weather animation yang lagi cun saya remove ni kan dulu. Ini yang Samsung UI yang baru lah sekarang 5.1 dia punya animation dia macam ni dia mengikut pada keadaan lah. Themes tak, widget, weather weather saya pakai ni lah. Ini dia ada animation lah. Orang minum air time panas kan. Kalau time hujan tu dia ada orang ambil umbrella ambil payung. Jadi tak bosan lah pakai handset ni. Dia sentiasa ada benda yang baru Even kalau cuaca bertukar pun dia pun akan ada benda yang dia akan bertukar jugalah
So dia punya screen dia support sampai 1440p lah ya. Korang ada dengar 720p ya. Kalau dulu 240p, 360p, lepas tu 720, lepas tu 1080p kan, HD kan. Yang ini ialah lepas tu ada, kalau kat monitor tu korang selalu nampak 1280 darab 720, itu semua p ya, pixel ya. Yang ini dia ialah 1440. Jadi dia punya pixel sangat banyak lah. So gambar yang kita orang nampak tu tak akan pecah lah. Dia lebih jelas, lebih jitu lah ya. Dengan screen dia ialah WQHD ya, Wide Quad HD. QHD tu ialah quad lah. Quad tu ialah 4 lah. Okay? Kalau satu tu single, double tu ialah double lah kan. Kalau triple, single, double, triple. Lepas tu kalau 4 tu quad lah ya. Dia 4 kali HD lah ya. Quad HD, QHD ya. Dengan wide lah, dia WQHD. Ada yang QHD saja, tapi yang modern ni dia WQHD. So sebenarnya dia sama jugalah dengan QHD, tapi dia ada wide lah, W wide lah. Dia lebih wide lah. So HD ialah korang tahu HD dia punya pixel ialah 1280 darab 720. Kalau yang lepas naik sikit daripada HD ialah FHD, Full HD lah. Full HD tu 1920 darab 1880. Lepas tu QHD yang ini ialah 2560 darab 1440. Sebenarnya resolution ni sesuai untuk monitor 23 inci lah. Tapi sekarang dia dah masukkan daripada monitor yang saya pakai ya. Dia pun resolution pun sekarang saya tengah pakai 2560 darab 1440 ya, 23 inci. Sekarang dia daripada monitor tu saya bayangkan dia compresskan, dia kecilkan, masuk dalam handset ya. Resolution dapat sama macam itu juga. Pergerakan gambar semua lagi clear ya, sebab screen dia kecil daripada 23 inci mah. Resolution banyak. Korang boleh tengok, boleh adjust jugalah ya kalau korang pergi dalam setting ya. Setting, kita masuk display ya. Tengok screen resolution HD ya, HD plus lah. So ini mungkin dia wide screen sikit lah. Biasanya 1280, ini 1544 ya. So ini 1080 ya. Yang ini WQHD ya, 3000 lebih darab 1000 lebih. Dia punya pixel lah. Pixel ialah setiap gambar dihasilkan oleh banyak-banyak pixel lah, bergabung lah. Pixel berwarna, lepas tu dia bergabung jadi korang nampak satu gambar lah ya. Dia punya pixel sangat-sangat padu. So saya guna yang tengah pun sudah cukup by default lah dia guna yang tengah punya. So brightness kita cakap brightness. Brightness ni gila weh. Brightness dia sampai sekarang pun I belum jumpa keadaan yang screennya tak dapat nampak lah ya. Dia sangat-sangat terang ya. So brightness ni disukat dalam sukatan yang dipanggil nits NIT ya. NIT nit. Jadi nit tu dia, saya bagi contoh, biasanya handset yang biasa, yang kita orang pakai handset biasa tu, dia ada lebih kurang 500 nit lah. Kalau iPhone 12 Pro 800 nit lah 800 nit. iPhone 13 Pro Max 1000 nits lah, 1051 nits lah. Kalau S21 Plus 835 nits. So ada beberapa ratus sampai 1000 lah Tapi yang Note 20 Ultra ni dia ialah 1500. Even handset macam Huawei P50 Pro dia pun baru 800 nit je. Itu pun dah sangat terang lah. Yang ini dia sampai 1500. So maksudnya kalau korang keluar pergi outdoor korang, dia akan auto lah ya. Korang set auto je, dia akan sendiri adjust lah. Dia boleh sampai 1500. Bawah matahari cahaya pun korang boleh
masih sempat lah, boleh baca lagi, boleh balik lagi lah okay. Itu saya cakap pasal keterangan Lepas tu dia punya gelap brightness dia. Okay, brightness dia gelap. Dia boleh ada satu function dipanggil extra dim, lebih malap, extra dim So yang extra dim ni function dia kalau korang nak tengok, nak onkan dia punya function. Ini bukan semua handset ada lah, tapi model ni first baru saya nampak. Accessibility, korang pergi visibility enhancement, korang tengok visibility enhancement, korang tengok ada extra dim bila dah on extra dim okay. Saya pun nampak screen dia sedikit ada gelap sedikit lah. Jadi bila dah on function extra dim ni, dia punya, kalau korang adjust dia punya gelap boleh sampai kalau auto dia boleh sampai lebih kurang semua benda pun tak nampak sampai hitam, lebih kurang macam tu Yang ini saya adjust guna tangan Kalau you set auto kan, dia akan ada lebih gelap lah lebih gelap. Mengapa nak lebih gelap ni Korang biasanya kita orang tengok pun semua pun nak terang je, tak ada pun nak lebih gelap. Tapi korang pernah fikir tak, kalau korang ada tak macam situasi di mana korang dah nak tidur kan, dah masuk bilik time malam kan, tapi time tu korang nak layan kejap, nak layan handset kejap. Jadi bilik kalau ada orang tengah tidur ke, takkanlah you nak onkan lampu, ataupun you nak tidur, you dah off lampu, lepas tu ada terfikir nak layan handset, ada lah benda yang lupa buat kan. So you boleh lah guna extra dim boleh lah onkan extra dim ni So dia akan bagi korang boleh adjust sampai kegelapan yang lebih kurang tak ada cahaya langsung. Jadi dia tak adalah membutakan korang punya mata dalam bilik sebelum tidur tu. Kalau bilik tu mungkin ada orang lain ke, dia tak adalah kacau orang tu tidur, tak adalah bangunkan orang sebelah ke, sekeliling kan. Jadi itulah auto dim extra dim Lepas tu dia punya screen korang perhatikan screen dia curve bawah macam ni, tepi sini nampak. Sini kotor sikit lah nanti saya bersihkan curve dia curve ni nampak dia, kita orang pegang, kita orang feel kan. So ada sedikit kemewahan dekat sana lah tak adalah flat. Kalau flat tu handset paling murah pun dia guna flat screen handset mahal je yang ada screen macam ni screen edge macam ni. Okay, termahal lah handset paling mahal pun dia macam ni, dia ada curve punya sebab curve ni dari segi pembuatan dia lain sikit lah dengan yang, kalau yang screen yang biasa, yang flat screen tu lebih senang dibikin lah, dibuat lah Okay, alright. So dia punya RAM, storage, yang lain-lain punya macam mana RAM dia, storage RAM ialah okay, RAM kat sini. RAM dia ada 12GB 12GB. Lepas tu boleh boost ditambah dengan, tambah lagi dengan 8GB maksimum lah 8GB korang boleh pilih lah. Yang RAM Plus ni dia guna internal storage kan ada 256. So dia guna internal storage untuk menghasilkan RAM tambahan lah So kalau nak tambah ni 12 tambah 8 dia jadi 20GB lah, dia boleh sampai 20GB lah Dia punya RAM ni 12GB ni korang pernah dengar tak RAM punya teknologi? Kalau kat komputer tu korang mesti pernah dengar kan, DDR, DDR2, lepas tu ada DDR3, lepas tu DDR4. Yang ini RAM dia DDR5 DDR5 tahun 2023 sekarang ni. Paling latest, paling laju ialah DDR5. So dia guna DDR5 lah okay. 12GB DDR5 dengan turbo RAM 8GB Okay. Storage pula macam mana
storage dia. Okey, 256 cukup tak? 256 ya. 256 tadi kalau RAM tu kita orang cakap pasal DDR kan. Kalau yang storage ni dia disukat dengan kelajuan dia, teknologi dia. Kalau daripada dulu korang pernah dengar eMMC tak? Kalau daripada dulu eMMC maksudnya dia guna MMC kan, memory card tu physically dia masuk kat dalam handset. So dia orang guna, dia panggil eMMC lah, elektronik punya MMC lah. Okay. Lepas tu ada lebih baru daripada itu, lebih laju punya ya, teknologi dipanggil UFS flash storage. So dia macam RAM lah, lagi sangat-sangat laju daripada MMC tu lah ya. Jadi yang model ni dia guna UFS version 3.0 UFS 3.0. So dia punya 256 GB storage ni ialah UFS 3.0 punya teknologi lah ya. Kalau tak cukup, 256 ni tak cukup, boleh tambah lagi. Masuk memory card sampai 1 GB dia support sampai 1 GB pula. Sampai 1 terabyte ya, 1 TB. Micro SD sehingga 1 terabyte ya. Okey. Alright. Tadi saya tunjuk speaker grill. Kat bawah ni ada satu. Dia handset ni dia stereo speaker tau, dual speaker ya. Jadi bawah ni grill nampak grill. So kat atas ini pun ada satu speaker lah ya, satu loudspeaker lah. Sebenarnya dia guna speaker yang kita orang bual-bual ni, tapi dia jadikan juga loudspeaker ya. Kalau korang perhatikan kat sini tak ada lubang tau ya. Tengok tak ada lubang loudspeaker dia. Macam mana ada bunyi ya. Kan? So ini biasanya kalau korang tengok ada lubang tak? Ada lubang. Ada lubang kecil je. Sorry ya, saya pun tak nampak hari tu malam tau. Saya cari dia punya speaker grill tapi tak nampak. Rupa-rupanya ada kecil nipis macam ni ya. Tengok ya. Nipis macam ni. Okey. Memang dia orang buat handset ni memang nampak macam tak ada. Okey. Jadi di sini juga ada satu loudspeaker, di sini juga ada satu loudspeaker lah. Jadi dia stereo lah, stereo speaker. Lagi dia ada wireless charging ya. Saya cuba wireless charging pada korang ya. Nanti korang tengok. Dia punya wireless charging dengan reverse wireless charging reverse wireless charging tu saya tunjuk korang pergi setting, korang just type wireless je lah Dia ada dalam bateri punya wireless power sharing okay. On kan dia wireless power sharing. Dia bagi sampai 30%. Dia guna bateri handset ni 30% daripada bateri handset ni akan digunakan untuk wireless charging. Korang tengok yang ni jam tangan Samsung jam tangan Samsung. Ni pula jam tangan Huawei Mana satu lagi cantik? Samsung So cuba saya cuba okay. Ni saya letak kat belakang belakang macam ni, ready to charge kan. Okay. Charging bila saya keluarkan tak ada letak lagi charging kat tengah-tengah jantung dia lah keluarkan dah tak ada okay. So ini dipanggil reverse wireless charging korang tengok saya letak kalau tengok jam ni lah kesian 28%. So dia boleh charge lah Jadi handset ni digunakan sebagai wireless charger lah Dia boleh jugalah kalau nak charge guna wireless charger. Handset ni pun kalau guna wireless charger pun boleh charge juga Tak payah nak charge dekat sini lah Tak payah nak charge kat sini. Just wireless pad letak je dia akan charge Ni lagi kesian jam ni saya dah off sebab dia tinggal 6% saja. Kesian betul. Tengok letak je nanti dia akan charge. Tapi ni kena tunggu lama sikit lah sebab saya sudah off. Dah ada logo charging Okay. Jadi ini ialah wireless reverse charging Lagi satu saya offkan
lagi satu saya perasan, dia punya vibrator, dia bukan jenis dia vibrator jenis yang mahal lah, yang premium high quality punya. Sebab gegaran dia tak rasa macam longgar bila korang guna vibration lah. Korang bila dia vibrate, dia tak rasa longgar sangat tau. Saya tak boleh nak tunjuk pada korang sebab ni ialah cuma tangan saja yang saya boleh rasakan. Vibrator dia pun jenis macam maybe branded ke apalah. Sebab kalau saya biasa saya pegang handset kan, dia punya vibrate tu rasa agak longgar lah. Yang ni kan vibrate dia tak ada longgar sangat. Dia vibrate dia boleh kata kuat, tapi dia steady, dia firm. Sangat-sangat firm, sangat-sangat mantap. Lepas tu nak cakap pasal dia punya kamera. Kamera saya tak ada review lah. Kalau saya review kamera tu nanti lambat sangat. Saya punya live streaming ni lambat sangat. So saya tak ada review kamera. Saya just bagi tahu lah yang ciri-ciri dia sajalah. Tak ada full review lah. So dia ada, korang boleh nampak lah. Kamera ada 3. Saya lap sikit. Kamera punya lens pun macam cermin. Tengok. Fuyo. Berkilat. Boleh jadi sangat premium punya rasa lah bila you pakai. Dia punya bump, kamera bump ni agak besar lah. So tengoklah, ada orang suka, ada orang tak suka. Dia bergantung pada personality korang lah. Okay. Kamera bump dia. Ini ialah, saya tengok dari segi design tu, ini ialah paling unik lah. Kamera bump dia agak tinggi. Okay. Jadi kamera dia ada 3. 108 megapiksel, 108 megapiksel. Ada laser. Laser autofocus ni laser lah. Autofocus laser tu sangat laju lah laser. Dia boleh fokus dengan sangat laju. Zoom dia boleh sampai 50 kali. 50 kali. Ada optical image stabilization, OIS. Maksudnya dia punya lens kamera dia macam terapung. Dia macam terapung. Jadi kalau tangan kita orang gegar kan, macam saya dah tua kan, ke tengah lapar gegar kan, tapi time tu pula nak tangkap video ke, nak tangkap gambar ke, dia ada OIS untuk bantu kita orang supaya gegaran kita orang kan dia tak rasa sangat. Sebab lens kamera dia kan terapung, so kita orang gegar pun dia tak rasa lah. Okay, tu OIS lah. Video dia boleh sampai 8K. Korang shoot video boleh sampai 8K. 8K tu tadi korang ingat tak saya ada cakap pasal Quad HD, Full HD. So daripada Full HD you naik satu tahap, dia panggil QHD lah ataupun WQHD sama. Naik lagi satu tahap 4K, lagi naik satu tahap ialah 8K lah. 8K tu video dia sangat-sangat pekat lah, sangat-sangat jitu, sangat-sangat detail lah. Okay. Kalau korang tangkap video 8K kan, lepas dah tangkap video tu korang boleh zoom, boleh nampak lagi sangat detail dia. Okay. Fingerprint dia built in lah. Dia pakai yang screen punya fingerprint lah. So standard lah, dia panggil ultrasonic lah, in display fingerprint dia dekat dalam display punya. Okay. Bateri dia tak adalah besar sangat. Bateri dia 4500 lah. So bagi saya cukup lah untuk sehari lebih sikit lah. Okay. Lepas tu keliling dia tengok ada benda ni. Benda ni ialah tongkat sakti Magic Wand. Okay. Magic Wand ni saya, kalau bahasa Samsung tu dia orang panggil S Pen. Okay. S Pen ni kegunaan dia secara basic punya kegunaan yang paling biasa lah korang guna lah untuk dia punya untuk handset ni ialah first dia boleh disimpan dalam badan. Sekarang kalau model S20 Ultra tak ada stylus. S21 Ultra dia tak boleh simpan dalam badan, dia dekat luar Dia S21 Ultra dia tak ada lubang untuk masuk dalam tapi yang Note 20 Ultra ni masih boleh simpan kat dalam jadi tak senang lah hilang Kalau objek kecil macam ni suruh kita orang letak luar tu memang akan hilang confirm. Tengok bila je.
Katakan S Pen saya memang ada kat luar lah, saya tengah pakai kan. Tapi lepas tu dah pakai tu, mungkin saya buat kerja lain, lepas tu screen dia dah lock. Tapi tangan saya ada masa handset ni ada jauh sikit lah mungkin saya letak satu tempat kan. Saya buat kerja lain, tapi S Pen ada kat tangan saya dekat-dekat sini kan. Saya ambil S Pen, saya boleh unlock dia tau. Ya. Just tekan sekali ya. Saya tekan sekali ya. Tekan screen dia sudah unlock ya. Jadi senang lah kita orang, kadang kita orang ada benda nak tengok kejap ke apa ke, handset tu kita orang letak kat meja kan besar kan, letak kat tempat lain. So S Pen tu kebetulan tadi kita orang tengah guna. Jadi apa kata kita orang just tekan je tekan sekali dia sendiri unlock ya. Okay. So S Pen ni boleh unlock ya. And then dalam kegelapan okay, S Pen ni masuk dalam dia dah standby, dah masuk standby ya. Korang boleh terus tarik keluar S Pen ni. Terus tulis je Terus tulis je. Terus lukis. Lepas tu korang perasan tak? Ada bunyi punya. Perasan tak bunyi dia? Ya, untuk model ni Note 20 Ultra ada bunyi ya. Yang sebelum ni dia tak ada bunyi lah. Saya rasa model sebelum ni tak ada bunyi lah. Saya pakai Note 8 pun tak ada, Note 9 pun tak ada. Yang ni ada bunyi. Jadi dia lebih mirip kepada kita orang guna pen atau gunakan chalk yang tulis dekat whiteboard tu kan. Apa dia orang panggil apa, kapur. So dia lebih mirip lah kepada penggunaan secara reality lah ya. Kalau kita orang tulis kat kertas pun kadang-kadang ada bunyi kan, ada bunyi. So bila dia ada bunyi tu kita orang rasa macam lebih realistik lah. Senang dah biasa pakai ya. Kalau dah biasa korang dengar senang korang masa lukis pun korang tahu benda tu ada terlukis ya. Sebab korang tahulah kan, screen ni memang screen, ini memang benda elektronik, ini memang kaca. Kalau bayangkan you tulis kat atas kaca kan, kalau dengan bunyi tu memang korang boleh dapat dia punya feel lah. Terutamanya kalau korang nak tulis laju kan, masa korang start tulis tu, ada dengar bunyi dia ya. Kalau bunyi tak ada, korang boleh stop, boleh pergi balik ya. Kalau lukisan tu lagilah berguna ya. Okay. Jadi Magic Wand ni, dia S Pen ni dia ada satu lagi function Dia boleh digunakan sebagai mikroskop ataupun kanta pembesar ya. Ataupun panggil magnifier je lah magnifier. Kanta pembesar yang bulat tu bila kita letak dekat boleh nampak tulisan lebih besar Dia macam ni dekat sini Klik pen ni, magnify magnify. Kalau magnify ni tak ada, korang boleh add korang boleh add daripada shortcut kat sini lah shortcut kat sini korang tarik je masuk dalam magnify. Tadi saya baru tarik magnify dengan glance nanti sebab saya nak tunjuk dengan korang semua. So saya boleh magnify ni, saya boleh je nak baca kan, bagilah besar sikit ya. Ini boleh adjust boleh adjust sekarang ialah 150. Kalau saya nak besar lagi boleh sampai 300, sangat besar sangat besar So pada saya maybe 200 tu cun lah Sekarang 200 nampak 200. Korang boleh adjust lah yang ni. Okay, 150, 200. Sekarang saya 200 Okay, Geneva kalau confirm that korang boleh copy terus kalau korang nak boleh copy terus boleh copy okay. Contoh macam ni copy korang dah nampak kan, korang tekan so dia boleh copy lah, copy paste semua lah okay. So sekarang kita pergi balik yang paste okay, dah off. Jadi yang glance ni, function glance ni korang tengok dia boleh katakan sekarang ni saya katakan ini ialah resepi ini resepi, katakan ini resepi lepas tu okey, katakan ini YouTube okey, senang lah saya bagi contoh saya physical
secara contoh resepi ayam goreng okey, resepi ayam goreng so resepi okey. Jadi sebagai contoh, ini resepi ayam goreng. Saya tengah tengok YouTube kan. Lepas tu saya nak tengok dia punya resepi Saya nak tengok barang apa yang pakai So saya boleh pergi glance. Dia sudah jadi kecil tau. Saya kalau saya dekat saya dekatkan dia akan jadi besar. Saya keluarkan jadi kecil. Saya besar, saya dekat sedikit dia jadi besar okay. So kalau saya Chrome, katakan ini ialah resepi saya baca resepi okey. Ayam goreng kena ada ayam seekor, setengah ekor, okey, tepung nak berapa, lepas tu minyak, lepas tu dia punya telur kan, nak buat macam mana, nak bagi marinate dulu, nak perap dulu berapa lama. Okey, baca. Lepas tu nak tengok pula. Nak tengok saya belum sentuh lah. Saya dekatkan saja tengok. Saya dekatkan je sekejap tengok dekatkan je, belum sentuh lagi. Okay. Glance. So itu function glance lah Dia kecilkan, korang boleh baca boleh guna je. Kalau korang nak tengok balik sekejap, korang guna glance lah jenguk option jenguk okey. So itu je lah. Kalau glance, kalau korang dah tak nak glance tu, korang boleh buang buang kat sini, daripada sana tarik ke sini, buang. You boleh tarik ke mana-mana pun boleh boleh tarik mana-mana ke atas pun boleh okey. Alright, sekarang kita nak buang guna tepung lestari sahaja. First bersihkan dulu ayam. okey, buang okey, dah buang. So secara apa orang kata, basically-nya saya punya review sampai sini sajalah. Saya ada banyak lagi saya nak share, tapi saya risau dia panjang sangat. Jadi sekarang ni saya share dia punya spec dia. Hari ni saya dah share dia punya display, apa itu QHD dia punya pixel kan. Lepas tu apa itu nits keterangan dia. Lepas tu dia punya MST, dah cerita tadi kan MST. Sebenarnya ada sangat-sangat banyak lagi Lepas tu tadi saya cerita pasal dia punya wireless charging reverse wireless. Jadi expand pun sikit je. Saya cakap function-function dia yang agak menarik lah. So nanti saya akan cuba buat review lagi untuk model ni juga, tapi untuk function yang lain function yang saya rasa menarik lah Saya akan try buat lagi dalam panjang dia dalam 1 jam jugalah supaya korang boleh faham saya pun boleh kongsi pengetahuan saya. Dia punya OS ni OS, okey, saya simpan balik saya punya Magic One Magic One okey. Dia punya OS ni kejap One UI 5.1 tau. Tadi function saya yang tunjuk tadi tu, dia punya handset ni One UI 5.1. Kalau One UI yang lebih lama, mungkin ada function yang tidak ada lah. Yang saya terangkan tadi mungkin dia belum ada lagi Jadi at least korang kena ada One UI 5.1. Ni latest lah, Android 13 okey. Jadi handset lain pun, kalau korang ada Android 13 One UI 5.1, Galaxy yang murah-murah punya Galaxy A series pun tak apa. So asalkan dia One UI 5.1, kebanyakan function yang tadi saya bagi tahu tu kebanyakannya ada, kecuali S Pen lah kecuali apps yang function yang ada support lah okey. Nanti tengoklah, nanti saya akan cari masa untuk saya nak buat saya nak study dulu. Nanti I buat lagi review yang betul-betul punya berkenaan dengan function dia, tips and tricks Korang bayangkan tengok saya pun 7 hari tau saya study pasal Note S20 Ultra ni. Semua saya dah tulis semua saya tulis kat kertas. Saya ada 1 kertas, ada 2 kertas. Saya ada macam formula kertas 3, 4, 5. Ada lagi yang saya dah buang saya dah tulis balik, saya dah buang.
Tak apalah. Ya, korang support saya. Korang bagi like, tolong share, love, like. Saya pun gigih buat saya punya live. Memang semangat lah, ada lah Okay, alright. Jadi tengoklah nanti kita orang jumpa lagi. Bila I ada buat live kan, bila korang nak tengok preview ke, nak model apa nak review, korang boleh bagi tahu saya. Saya cuba kongsikan. Saya belajar dulu, lepas tu saya kongsikan dengan korang ya. Okay, alright. Kita jumpa lagi.